Okey. Semakin banyak dos vaksin diberikan di seluruh dunia, semakin banyak info yang kita dapat dan data ini boleh digunakan untuk menangkis kebimbangan yang terus dipropagandakan oleh golongan-golongan tertentu. Apabila kita cuba untuk mencari apa jua maklumat dan juga data, terutamanya di media sosial, pastikan ianya sahih terlebih dahulu sebelum anda sebarkan ke pihak-pihak yang lain, dan pastikan data tersebut datangnya daripada sumber yang sahih juga, tidak daripada sumber-sumber yang kita tidak ketahui dari mana datangnya, daripada siapakah tulisan tersebut, kerana ini mungkin akan menimbulkan kerisauan kepada masyarakat lain dan ini akan menjejaskan keharmonian masyarakat, terutamanya kita dalam sedang menghadapi pandemik ini, di mana kita perlu bersatu untuk melindungi diri kita dan melindungi semua yang berada di luar sana. Dan kita juga melihat pelbagai strategi yang digunakan di seluruh dunia. Antara contoh di negara jiran, strategi dos pertama yang digunakan untuk memberi dos pertama kepada lebih ramai rakyat negara itu bagi memastikan bahawa adanya imunisasi walaupun tidak lengkap pemberian vaksin itu, namun pada peringkat awal kita dapat melihat bahawa ia memberi kesan yang positif. Kita akan bincangkan semua ini dan banyak lagi bersama dengan tetamu kita di mana kita menjurus kepada sasaran untuk memberikan imunisasi kepada golongan warga emas. Menerusi panggilan video hari ini, kita bersama dengan Dr. Muhammad Anwar bin Jonet selaku Pengarah Penyelidikan Malaysian Genome Institute National Institute of Biotechnology Malaysia, MOSTI. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Okey. Di manakah kita setakat ini, Doktor, berkaitan dengan pemberian vaksin kepada golongan warga emas yang menjadi antara kumpulan sasaran awal? Saya dapat melihat bahawa dari segi pendaftaran kita dapat melihat sambutan agak baik, walau bagaimanapun keraguan masih wujud di kalangan warga yang berusia. Ini tidak dapat disangkal lagi kerana disebabkan kebanyakan warga yang berusia ini memiliki sakit-sakit sampingan yang lain. Jadi dengan kita mahu memberi dia satu lagi vaksin ataupun kita boleh katakan ubat tambahan kepada mereka ni, dia jadi agak kerisauan. Saya pasti itu wujud di kalangan warga-warga yang berusia di luar sana yang memiliki sakit sampingan ya. Walau bagaimanapun, inilah tugas saya katakan rakyat Malaysia secara keseluruhan, dari segi anak-anak, jiran-jiran yang mungkin memiliki ilmu berkenaan teknologi vaksin yang boleh kita sampaikan dan terangkan dengan secara baik dan fakta yang betul. Ini dapat membantu golongan-golongan tua di sana untuk menerima vaksin itu dengan lebih senang hati dan mendapat sambutan yang lebih baik. So saya berharap dengan next kita boleh tahu yang AstraZeneca untuk 2.0 yang akan dibuka untuk pendaftaran, saya berharap sangat untuk mendapat sambutan yang sangat baiklah, especially warga yang lebih berusia. Doktor, kalau kita lihat di Malaysia ini ada dua jenis program vaksinasi. Satu program vaksinasi kebangsaan yang menggunakan Pfizer-BioNTech dan juga Sinovac, dan juga satu lagi kita ada program vaksinasi sukarelawan secara sukarela di mana kita menggunakan vaksin AstraZeneca. Kedua-duanya boleh dicocok untuk warga emas yang berumur 60 tahun dan ke atas. Cumanya persoalannya keberkesanan di sini sebab ada warga emas di luar sana yang mendaftar menerusi MySejahtera. Contohnya mereka mahukan vaksin AstraZeneca, mereka perlu mendaftar untuk program vaksinasi sukarela tersebut. Jadi bagaimana kalau doktor boleh memberikan sedikit penjelasan, sebenarnya kedua-dua vaksin ini memberikan tahap keberkesanan yang sama, cuma mereka cara vaksin itu bertindak di dalam tubuh badan kita mungkin sedikit berbeza. Jadi penerangan tersebut mungkin boleh membantu memberikan sedikit pencerahan kepada warga emas di luar sana, tidak kira apa jua vaksin yang mereka dapatkan atau disuntikkan, sebenarnya masih lagi bagus dan juga harus dan juga wajib untuk mereka, terutamanya untuk kita sama-sama mendapatkan imuniti kelompok ini. Ya, betul. Saya setuju. Untuk mereka di luar sana yang berusia, kita hendak sarankan bahawa semua vaksin yang dibawa masuk menerusi NPRA telah melihat data-data dari segi efikasi, kualiti, keberkesanan dari segi mengelak dari jangkitan COVID-19 itu sendiri telah
ditapis dengan baik, diteliti rekod kesihatan yang telah dilakukan semasa ujian klinikal yang bukan semuanya berada di Malaysia tetapi di luar negara, which is data yang sangat besar, sehingga kita boleh melihat negara-negara lain yang telah menggunakan juga, bukan termasuk dalam klinikal lagi, dah diguna pakai. Data itu juga telah membantu kita untuk memberi info yang lebih tepat mengenai tahap keselamatan ke semua teknologi vaksin. Oleh yang demikian, kita nak sarankan bahawa semua vaksin yang telah melepasi semakan pihak NPRA yang bertanggungjawab dari segi memastikan kemasukan segala jenis ubat ke dalam Malaysia ini adalah selamat untuk rakyat Malaysia, telah pun berlaku. Oleh yang demikian, apa jua jenis vaksin, tidak kiralah Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, semua merupakan vaksin yang kita telah iktiraf sebagai efektif, yang cukup bagus untuk melawan COVID-19, menerusi kita kata penghasilan antibodi dalam diri rakyat Malaysia itu sendirilah untuk mengelakkan jangkitan kepada COVID-19. Dan doktor, kita melihat strategi berbeza digunakan di seluruh dunia. Apakah pendapat doktor berkaitan dengan strategi terkini daripada Singapura yang menyasarkan strategi satu dos? Isu ini mungkin sesuai juga kita lihat kerana ada timbul keraguan sama ada bekalan kita akan mencukupi untuk mendapat 2 dos mengikut keperluan vaksin pada asalnya. Okey, strategi saya rasa semua strategi akan bergantung kepada lokasi sesuatu strategi itu hendak diguna pakai. Jadi bila kita melihat katakan Singapura untuk suggest 1 dos. Jadi di Malaysia kita perlu melihat bagaimana situasi di Malaysia ini dengan pengambilan 1 dos. Jikalau kita hendak mensasarkan 1 dos, ada kebaikannya adalah mungkin kita boleh mendapat bilangan komiti yang menerima vaksin itu lebih tinggi yang telah menerima vaksin pada 1 dos. Walau bagaimanapun ada juga implikasi yang mungkin akan teruk juga, di mana seandainya keseluruhan rakyat Malaysia boleh mematuhi SOP dengan penerimaan 1 dos, saya rasa itu merupakan yang terbaik. Walau bagaimanapun, bagaimanakah kepastian kita dalam keseluruhan rakyat Malaysia mematuhi SOP itu sendiri. Jadi seandainya 1 dos itu hanya mampu menghasilkan antibodi yang kita kata belum mencukupi untuk menangani COVID-19 yang kita tidak tahu jenis varian yang akan diberi yang masuk ke dalam individu tertentu. Jadi jikalau SOP itu sendiri tidak boleh dilaksanakan dengan baik oleh rakyat itu sendiri, maka pengambilan 1 dos itu juga bukan merupakan strategi yang terbaik, di mana seperti yang kita sedia maklum, dengan 1 dos dia akan menghasilkan antibodi, tetapi adakah antibodi itu mencukupi? Dia akan jadi lebih baik seandainya antibodi yang dihasilkan itu mungkin pada kadar yang minima, dengan SOP yang dipatuhi oleh rakyat dengan sangat baik, mungkin itu boleh diguna pakai. Tetapi dengan 1 dos, SOP yang mungkin diragui, jadi ini mungkin perlu dipertimbangkan sendiri oleh kerajaan bagaimana pelaksanaan itu boleh diguna pakai di negara kita ini. Memandangkan doktor telah menyebut tentang varian, mungkin ingin kita juga tanya tentang keberkesanan vaksin terhadap semua jenis varian yang sedia ada. Adakah kita mempunyai data yang cukup untuk memberi keyakinan kepada warga negara Malaysia berkaitan keberkesanan semua jenis vaksin terhadap semua jenis varian yang terdapat di dalam negara kita pada ketika ini? Okey, untuk makluman semua rakyat Malaysia bahawa COVID-19 bukanlah merupakan kita kata wabak yang hanya berada di Malaysia. Oleh yang demikian, segala data berkaitan keselamatan berkenaan penyakit ini dengan guna pakainya vaksin yang sedia ada di-share di seluruh dunia. Maka apa yang saya nak katakan, jikalau terdapat varian-varian yang kita boleh kata mewujudkan escape daripada immune system berdasarkan vaksin yang telah diberi, data itu juga akan dikongsikan di seluruh dunia bagi memastikan keselamatan
penduduk di dunia ini sendiri, bukan pada Malaysia. Maksudnya di sini adalah kita tidak perlu risau. Setakat ini bagi varian sedia ada, belum lagi ada data yang menunjukkan wujudnya varian yang boleh escape daripada antibody yang terhasil menerusi program vaksinasi. Maksudnya segala vaksin yang kita berikan setakat hari ini masih memadai dan mencukupi untuk kita kata melindungi daripada sakit COVID-19 oleh virus SARS-CoV-2. Kalau doktor boleh kongsikan juga di kesempatan ini bagaimana sebenarnya vaksin ini boleh berfungsi untuk membantu warga emas di luar sana mengurangkan risiko jangkitan mereka dan juga simptom-simptom disebabkan oleh virus COVID-19 ini? Ya. Secara mudahnya untuk warga emas di luar sana perlu diingatkan bahawa COVID-19 disease ini di Malaysia telah dikategorikan kepada 5. Kalau kita melihat seperti yang diperkatakan sendiri oleh Dr. Malina daripada UPM, di mana wujudnya tahap 1, 2, 3, 4 dan 5. Di mana tahap 1 itu tiada simptom tetapi positif. Tahap 2-nya positif tapi mungkin hanya melibatkan saluran pernafasan di bahagian atas, dan 3-nya akan wujudnya lebih sedikit severity-nya. 4, 5 itu lebih merisaukan di mana ia melibatkan bantuan pernafasan yang melibatkan masalah kepada keradangan paru-paru itu sendiri. Ini juga merupakan kelompok yang banyak terlibat adalah golongan yang lebih berusia. Oleh yang demikian, dengan kita mengambil vaksin, kita sebenarnya telah membina satu pertahanan diri untuk mengelakkan jangkitan terhadap virus COVID-19. Jadi, dengan memasukkan vaksin ke dalam badan, maka badan akan react terhadap komponen vaksin yang dimasukkan itu untuk menghasilkan antibody yang merupakan pertahanan dalam diri kita. Kita boleh beranggapan bahawa vaksin yang kita masukkan itu akan berfungsi seperti baju kalis peluru, di mana ia akan menyebabkan kita itu terlindung daripada sebarang penyakit. Walau bagaimanapun ingin saya sarankan, seperti yang kita tahu, baju kalis peluru bukanlah bermaksud kita boleh membiarkan badan kita ditembak, tapi dengan penjagaan tadi kita kata mengamalkan 3W, 3C tadi itu, wash semua tadi itu amat juga penting, sebab vaksin hanyalah seperti analoginya adalah baju kalis peluru, which is melindungi diri kita tetapi bukan bermaksud membiarkan diri kita terdedah dengan sakit COVID-19 virus itu sendiri. Jadi secara ringkasnya, vaksin adalah penting kerana ia akan membenarkan penghasilan antibody, di mana antibody adalah komponen yang sangat spesifik yang boleh menentang secara targeted kepada virus itu sendiri dan menyebabkan pesakit ataupun kita kata warga negara kita tidaklah sampai tahap admission kepada ICU. Yang kita melihat data-data yang telah dikeluarkan oleh di UK sendiri, kajian telah dikeluarkan data di UK di mana warga tua yang menerima vaksin tadi telah menyebabkan pengurangan kepada kematian kepada 50%. Jadi kita boleh kata kat sini, bayangkan sehingga hari ini kita melihat kematian adalah 47 saja pada semalam kalau tak salah ya. So ini merupakan data kematian, bukan data kes. Jadi bagaimana kita menghargai nyawa di sini. Jadi ingin saya sarankan, ambillah vaksin kerana vaksin adalah merupakan perlindungan kepada diri kita dari mengelakkan jangkitan dan juga mengurangkan risiko bagi especially warga tua dan juga mereka yang mempunyai penyakit sampingan yang berisiko tinggi. Doktor, kalau kita lihat baru-baru ini juga kita cuma berita bahawa ada warga emas yang tidak menghadirkan diri untuk menerima suntikan vaksin seperti yang dijadualkan. Ini adalah suatu perkara yang agak sedih kerana vaksin itu sendiri, terutama sekali vaksin Pfizer, memerlukan penyejuk bekuan yang khusus dan apabila dikeluarkan mungkin akan mengakibatkan kerugian. Bolehkah doktor bercakap kepada golongan warga emas ini dan memberikan keyakinan kepada mereka supaya hadir, dan apa pula kesannya jika mereka tidak hadirkan diri seperti yang dijadualkan untuk menerima suntikan dos vaksin mereka? Untuk mereka di luar sana yang telah berdaftar, saya sarankan untuk terus hadir ke pusat
terima vaksin, kerana ingatlah setiap vaksin itu ada kos dia, dan untuk menjaga kualiti vaksin yang kita keluarkan, kita harus menepati seperti mana yang disarankan oleh pengeluar vaksin itu sendiri, especially Pfizer, di mana kita tahu memerlukan kondisi yang sangat sejuk untuk memastikan kualiti vaksin itu seperti mana yang dihasilkan oleh pihak pengeluar. Oleh yang demikian, kita perlu hadir dan kita tidak perlu bimbang dari segi side effect seperti mana yang diwar-warkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Seperti yang kita sedia maklum bahawa pusat vaksin telah menyediakan pusat rehat di mana setelah kita menerima vaksin, kita akan terus dipantau. Dan juga sebarang kajian informasi berkenaan adverse effect juga akan direkodkan di Malaysia. Rekod-rekod ini juga akan memastikan bahawa pihak kesihatan di Malaysia, KKM, akan sentiasa update dia punya bagaimana kumpulan yang sepatutnya menerima, bagaimana nak elakkan berlakunya komplikasi-komplikasi yang pernah direport menerusi data-data yang dikumpulkan. Oleh yang demikian, kita tidak perlu meragui bahawa side effect yang kita pandang sangat tinggi tadi, jikalau semua warga tua di emas di luar sana dapat lihat bagaimana efek setelah dijangkiti itu, maka sudah pasti saya rasa kesemua warga emas bersetuju untuk menerima vaksin, kerana mereka belum melihat bagaimana tahap kerisauan mereka yang telah dijangkiti dan pada usia yang lebih tadi menyebabkan komplikasi-komplikasi yang lebih dahsyat compare dengan side effect yang kalau kita melihat rekod AstraZeneca itu sendiri yang telah digunakan sebanyak 20 juta dos di UK, hanya 4 orang saja menerima side effect, dan side effect ini juga boleh diurus, bukan seperti mana side effect yang kita kata berlaku setelah kita dijangkiti. Itu lebih dahsyat compare dengan side effect yang kita terima setelah divaksinasi, which is boleh diurus dengan baik oleh pihak KKM menerusi pemantauan yang dibuat setelah kita divaksinasi. Dan untuk mengelakkan side effect lebih teruk, informasi berkenaan simptom side effect tadi itu juga dibekalkan. Oleh itu kita mampu untuk monitor diri kita di rumah. Seandainya kita dapat melihat simptom-simptom yang berkaitan dengan vaksinasi itu berlaku, dan kita boleh rujuk terus ke pusat kesihatan terdekat. Oleh itu, tiada kerisauan, semua yang berlaku ada direkodkan, informasi berkenaan side effect yang boleh diuruskan juga disertakan kepada rakyat. Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Anwar bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan kepentingan program imunisasi untuk golongan warga emas. Kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini, masih lagi akan bercakap berkenaan program vaksinasi bersama dengan rakan kita sendiri, Leha, yang telah pun menerima